What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada korang semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. Okay, cerita pasal iSurvive mungkin korang sudah tahu dah. Okay, iSurvive tu apa, pinjaman dan sebagainya. Tapi bagi korang yang tak tahu, ini aku nak jelaskan sedikit dan membuat satu conclusion lah. Okay, berdasarkan dua artikel yang berbeza. Okay, melalui pandangan pakar ekonomi dan juga bekas Perdana Menteri yang mencadangkan iSurvive. So, bagi korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please klik button subscribe dan jangan lupa share dan juga like video ni guys. Okey, berbalik kepada topik utama. iSurvive. Okey, seperti mana yang dimaklumkan oleh bekas Perdana Menteri, cadangan untuk merancakkan lagi aliran tunai. Selain itu, langkah boleh menaikkan aliran tunai dalam ekonomi termasuk cadangan iSurvive yang saya telah sebutkan sebelum ini. Kenapa sebelum ni aliran tunai tak rancak lagi ke? Mengambil kira kenyataan dari kerajaan bahawa kita tidak ada banyak duit. Kalau kita tengok paparan ini guys, yang mana Tengku Zafrul ada nak cadangkan pada 19 September 2021, yang mana dia ada maklumkan cadangan naik had ceiling kumpulan wang COVID-19 statutory hutang untuk bantu rakyat. So had ceiling ini bila dah naik, so, maksudnya dah melibatkan pandangan pakar ekonomi sendiri. Sebab apa? Daripada pakar ekonomi sendiri dah jelas apa yang akan berlaku jika statement ini dikeluarkan. Yang mana nisbah hutang negara kepada KDNK. Okay? Yang mana dia nak naikkan had ceiling sehingga 65%. Contohnya dalam konsep yang mudah. Macam kita nak keluarkan duit. Biasanya kita nampak nak keluarkan duit, had maksimum pengeluaran. Contohnya kita setkan situ adalah RM5,000. Tapi dalam satu ketika kita naikkan pula sehingga RM10,000. So di sini maksud kebebasan kita nak keluarkan lebih lagi duit yang mana boleh dikeluarkan sehingga ke RM10,000. Ataupun nak keluarkan RM8,000 pun boleh, ataupun nak keluarkan RM9,000 pun boleh, ataupun maksimum pun boleh. Kalau diikutkan dengan kebebasan ini, boleh memberi kesan yang buruk ataupun kesan yang negatif. Sebab itulah dalam statement pakar ekonomi menampakkan jika nak menjalankan skim iSurvive ini, make sure beri kepada yang benar-benar terjejas. Skim iSurvive yang dicadangkan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak boleh membantu meringankan beban rakyat yang benar-benar terjejas akibat pandemik COVID-19. Namun perlu diperhalusi secara mendalam. Pakar ekonomi Profesor Emeritus Dr. Barjoyai Bardai berkata, cadangan tersebut perlu dikaji dan disesuaikan terutama kepada individu yang mahu memulakan kehidupan yang baru. Yang mana di sini dia ada maklumkan golongan ini memerlukan modal asas untuk memulakan kehidupan baru. Jumlah pinjaman yang akan diberikan juga perlu sesuai. Tidak seperti bantuan sara hidup. Yang mana bantuan sara hidup ibarat melepaskan batuk di tangga. Menunjukkan yang kerajaan ada beri bantuan. Tetapi sebenarnya jumlahnya terlampau kecil. Jadi saya setuju dengan cadangan asas skim iSurvive ini. Tapi ia perlu dikaji secara terperinci untuk menjadikannya lebih kukuh sebelum diumum dan dilaksanakan nanti. Katanya kepada Sinar Harian pada hari Khamis yang... So, untuk pengetahuan cadangan bekas Perdana Menteri ini, RM5,000 adalah jumlah maksimum yang mereka boleh dapat daripada iSurvive. Dan kadar peratusan adalah sebanyak 3% setahun. Dan tempoh pembayaran adalah 3 tahun. Jom kita tengok kiraannya. Okey, contohnya bagi korang yang membuat pinjaman RM3,000. Kalau pandangan aku, jika iSurvive ini dilaksanakan, aku agree. Aku setuju. Sebab apa? Sesuai dengan kadar interestnya adalah sebanyak 3% setahun. Contoh perkiraannya yang aku boleh share dengan korang, jika rakyat meminjam RM3,000 melalui skim iSurvive ini, yang mana ini adalah jumlah yang minimum, yang mana kadar 3% interestnya setahun. Bermaksud di sini jumlahnya adalah RM90 setahun. Dan kalau kita bahagikan sebulan. Sebab apa? Skim ini macam pembiayaan. Okey, macam kita pinjam. So mestilah kita setiap bulan kita kena nak bagi interest dengan bayaran bulanan tersebut. So interest sahaja RM7.50 sebulan. So aku rasa tak banyak mana pun bagi korang yang ingin membuat skim ini. Jumlah minimum RM3,000. Tapi bagaimana pula dengan RM5,000? Kalau kita kali dengan 3% dengan jumlah yang
kita pinjam iaitu RM5,000. So, interest yang korang perlu bayar adalah RM150 setahun. Dan kalau kita bahagikan dengan 12 bulan, maksud RM12.50 yang korang kena bayar interest sahaja setiap bulan. Dan ini tidak termasuk bayaran pinjaman asas yang korang kena bayar. Yang mana tempoh yang korang perlu bayar sehingga 3 tahun yang dimaklumkan. So, jika korang buat pinjaman RM5,000, masuk kadar interestnya bagi tempoh 3 tahun adalah RM450. Kalau kita tengok petikan ini, dia ada maklumkan, sesiapa daripada golongan B40, M40 boleh memohon kepada bank dan akan diluluskan secara automatik untuk dibayar terus ke dalam akaun pemohon dalam tempoh 2 hingga 3 hari katanya pada sidang Dewan Rakyat hari ini. Menurut beliau, kerajaan akan membantu pembayaran balik pada setiap tahun dengan grant ataupun potongan daripada Bantuan Prihatin Nasional BPN. Skim iSurvive ini dia fokus kepada 2 golongan, B40 dan juga M40. BPN, Bantuan Prihatin Nasional ini adalah merupakan jenis bantuan yang diterima bukan sahaja golongan B40 tetapi golongan M40. Dan dalam hal ini kita tidak tahu berapakah kadar peratusan yang perlu kita bayar balik dan lebih-lebih lagi kelayakan ini adakah wajar untuk diberi kepada semua rakyat ataupun dikhususkan. Kalau kita tengok paparan daripada pakar ekonomi ada maklumkan, melalui cadangan skim ini, bank digalakkan untuk memberi tambahan masa kepada peminjam untuk membayar tanpa mengenakan faedah bagi membaiki sistem ekonomi, jelas beliau. Mengulas isu sama, seorang lagi pakar ekonomi daripada ASIAI University, Profesor Datuk Dr. Shazali Abu Mansur berkata, cadangan tersebut perlu diperhalusi supaya ia betul-betul memberi impak kepada rakyat. Beliau berkata ia supaya wang yang diperoleh itu tidak disalahgunakan pada masa yang sama, yang mana boleh dapat meningkatkan ekonomi. Dan sekali lagi, dimaklumkan pinjaman melalui skim iSurvive ini seelok-eloknya diberikan kepada golongan yang terjejas. Misalnya yang dibuang kerja atau yang mahu memulakan perniagaan. Bagi saya lebih baik jika skim ini tidak mengenakan faedah atau apa-apa cas kerana ia dicadangkan atas tujuan membantu rakyat. So, di sini 2 pakar ekonomi dah maklumkan kemungkinan jika nak lakukan skim iSurvive ini, pastikan yang betul-betul layak, betul-betul yang terjejas. Barulah negara boleh dapat manfaatnya. So, begitulah perkongsian aku dalam episod kali ini. Diharap sedikit sebanyak memberi info dan maklumat tentang perkara ini. Bagi korang yang belum subscribe channel Saja Sembang, please klik di sini dan jangan lupa share dan juga like video ini guys. Aku Faizwan. Assalamualaikum.